Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Yang dihormati Ustaz Nazri, mengurusi majlis, mengurusi yang berpuasa dan semua imam-imam Masjid Cahaya Iman, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang menarik, iaitulah tajuk tentang doa, di mana doa ini satu amalan yang tak boleh pisah di antara seorang hamba dalam kehidupannya seharian ini, kerana doa ialah alat komunikasi, tempat kita mengadu, tempat kita merayu, menyampaikan hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan pada kita dalam ayat ini, ayat surah Ghafir ayat 60 ini, dengan firman-Nya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Jadi dalam ayat ini mengarahkan kepada kita supaya berdoa. Kenapa Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pada kita supaya berdoa? Kerana Allah telah menjanjikan di sana ada ijabah, ada waktu untuk diperkenankan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita berdoa macam tak menjadi. Doa minta, ada pernah seorang ni jumpa saya, dia kata, ustaz saya ni 3 tahun dah doanya sama. Pergi Mekah pun doa, waktu solat pun doa, waktu malam pun doa, tapi kenapa tak ada respon? Dia ingat dia berdoa ni macam pergi minta kerja ya. Dan dia akan dijawab dalam masa 7 hari bekerja. Tidak, istilah dia 7 hari bekerja, tak masuk hari cuti, tak masuk hari raya. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita berdoa. Ini kepentingan doa ini menunjukkan bahawa doa memiliki kepentingan hasil dan rahsia yang besar. Kenapa? Dia sebagai satu bukti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepatuhan kepada arahan. Bila kita berdoa bermakna kita taat. Allah perintahkan, ud'u. Ini minta dengan aku. Itu arahan Allah. Ud'uni, yakni minta dengan aku. Dan Tuhan jawab, astajib, aku perkenankan permohonan kamu. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 29, wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Ayat ini yang kedua kita baca ni meletakkan syarat. Ayat yang pertama mengarahkan supaya berdoa. Ayat yang kedua Al-A'raf mukhlisi, syarat dia doa itu dengan ikhlas. Doa kita dengan ikhlas. Yang ketiga, bebas daripada sifat yang tak baik.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam ayat yang awal tadi, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun. Siapa orang yang sombong, takbur daripada beribadat. Apa beribadat di sini? Iaitulah tak mau berdoa. Kata ulama, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat yang sama, ayat 60. Al-Imam Syaukani dalam tafsir dia mengatakan, dan ayat yang mulia ini menunjukkan doa termasuk dalam ibadat. Kita berdoa tu ibadat. Allah terima ke tak terima itu bukan kerja kita. Tapi dalam hadis yang kita akan baca nanti, dengan syarat dia kata wa antum muqinuna bil ijabah. Ini syarat. Doa mesti yakin Allah terima. Di dalam adab-adab yang kita akan sebutkan nanti, banyak adab, dan kita akan sebut cara ringkasnya di mana ke tempat nak berdoa, bagaimana cara, kaedahnya, insya-Allah. Mudah-mudahan lepas pada ni kita rajin berdoa dan lebih cepat untuk mendapat al-ijabah, perkenan doa tadi. Dapat diambil faedah dari ayat ini juga bahawa doa adalah ibadah, dan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu bentuk takabur. Ini kita mungkin kita dengar orang takabur ni orang sombong ya, orang tak mau, orang apa ni rupanya dalam ayat ini mengatakan orang yang tak mau berdoa ni termasuk orang takabur. Wal iyaz billah. Bagaimana seorang hamba boleh bertakabur dengan tidak berdoa kepada Allah yang menciptanya, memberi rezeki kepadanya, mencipta yang sebelumnya tiada, bahkan menciptakan alam seluruhnya, pemberi rezeki, penghidup dan matikan, yang beri balasan pahala, yang mengenakan hukuman ke atas dosa, maka tidak ragu lagi takabur seperti ini adalah sejenis dari gila dan satu cawangan daripada kufur nikmat. Wal iyaz billah. Jadi Syaukani sebut dalam kitabnya Tuhfatuz Zakirin, jelas kepada kita bahawa ayat ini melarang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan kepada kita ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Doa ibadah, dan ada juga riwayat yang mengatakan ad-du'a mukh. Apa makna mukh? Otak kepada ibadah. Bila dia bahasa Arab ni dia kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan duk fikir tentang perkara lain. Kita boleh berdoa, satu nikmat yang besar. Hadis yang berikutnya, doa suatu perkara yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis, laisa syai'un akramu 'ala Allah Azza wa Jalla minad du'a. Laisa syai'un akramu 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan doa. La ilaha illallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Sanadnya hasan. Ini kata lagi Syaukani ada satu kitab yang cantik kalau tuan-tuan boleh beli, namanya Tuhfatuz Zakirin. Kitab ini telah diterjemahkan bahasa Indonesia ada, bahasa Malaysia ini saya tak tahu pasti ada ke tidak. Dikatakan hal ini sedemikian, kenapa doa itu ibadah? Ini huraiannya, kerana doa membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala dan kelemahan hamba yang memohon. Tuan-tuan boleh bayangkan, bila kita minta satu benda dengan orang yang kita rasa boleh beri, mana orang itu lebih besar daripada kita? Seorang hamba apabila dia minta dengan Allah sesuatu, bermakna orang ini mengiktiraf Allah Tuhan. Aku ni seorang hamba yang lemah. Yang lebih utama hendaklah dikatakan ketika mana doa itu merupakan satu ibadah, bahkan mukh ibadah. Ada riwayat yang kata mukh ibadah, otak kepada ibadah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, maka ia menjadi ibadah yang paling mulia dari sudut ini. Hal ini juga disebabkan kerana ibadahlah Allah Ta'ala menciptakan makhluk
Seperti dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada. Dalam yang kelima, di antara kepentingan doa lagi, doa adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa Nabi kita sebut? Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'al. Salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah dengan kelebihannya. Minta kepada Allah Ta'ala dengan kelebihannya, kerana sungguhnya Allah menyukai, Allah suka apabila diminta. Ini Allah bila kita minta dia suka. Tapi orang ni kalau kita minta suka tak? Mari pun dia kata. Tengok dalam hadis yang lain Nabi kita sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini sangat jelas. Hadis yang pertama tadi riwayat Imam At-Tirmizi. Allah Ta'ala suka hamba dia minta. Ada yang keenam ini, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kita ni jangan salah faham. Setengah orang ni kata tak payah doa lah, kita tawakal je lah. Doa tidak menafikan tawakal sama sekali, dan tidak menafikan usaha. Kerana doa ni permohonan kita kepada Allah, usaha yang kita buat ni kena buat. Kalau kata kenapa tak pergi tu, tak apa, aku doa dah minta rezeki dengan Allah Ta'ala. Pandai-pandai dia lah nak hantar mari, habis kita duduk tunggu sini, duduk tidur dekat masjid, tak pergi kerja. Berat lah macam ni. Tengok dalam pepatah Arab kata apa, cantik ada, la tas'alunna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniyu adama hina yus'alu yaghdabu. Sedap kata-kata syair ni. La tas'alunna bani Adam, jangan kamu duk minta daripada anak Adam satu keperluan, minta dengan orang. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada Tuhan yang pintunya tidak pernah tertutup. Pintu permohonan Allah tak tutup. Cuma ada kadang-kadang bukan tertutup, tapi ada halangan. Jadi halangan ni kita cuba nak cari, kita cuba nak teliti nanti apakah halangan-halangan yang menghalang kita daripada mendapat perkenan ijabah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, sungguhnya Allah murka jika kamu tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu bani Adam hina yus'alu yaghdabu, sedangkan anak Adam apabila diminta kepadanya dia akan marah. Allah, orang ni dia kata mari pula. Jadi dia tengok orang mari tu, kadang-kadang orang mari bukan nak minta derma pun, nak pergi ziarah dia, tapi oleh kerana kita selalu minta dengan dia, menyebabkan dia rasa tak selesa. Dia kata dia mari pula tu nak minta pula. Jangan. Itu yang ke-6. Yang ke-7, doa merupakan bukti tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah tawakal. Hakikat tawakal ialah penyandaran jantung hati hanya kepada Allah. Bila kita doa ya Allah, bermakna kita serah, kita bergantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di samping menempuh sebab, ambil sebab kena buat, kemudian berdoa. Ia dapat dizahirkan melalui doa. Hal ini sedemikian kerana seorang yang berdoa sedang memohon pertolongan daripada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, bukan selain daripada itu. Itu baru yang ke-7. Yang ke-8, doa dapat menjadikan seorang memiliki harga diri yang tinggi. Seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bermakna dia telah bergantung harap kepada sesuatu yang amat kukuh dalam urusannya. Dia tidak lagi mengharapkan bantuan manusia. Oleh demikian dia selamat dari kejahatan manusia. Jadi bila kita serah kepada Allah Ta'ala, manusia kita tak hirau. Kata ulama, setiap kali bertambah kuat rasa keperluan seorang hamba kepada kelebihan dan rahmat Allah untuk memenuhi keperluan dan menolak kemudaratan, semakin kuat juga ubudiahnya kepada Allah. Itu yang ke-7, menunjukkan bahawa pergantungan kita lagi kuat, lagi rapat kita dengan Allah. Yang ke-9,
Orang yang berdoa terhindar dari kelemahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'jazan nasi man 'ajiza bil du'a, wa inna abkhalan nas man bakhila bis salam." La ilaha illallah. Maksudnya sungguhnya manusia yang paling lemah. Orang yang paling lemah tak kuat. Bukan orang yang kena stroke, orang yang kena lumpuh. Ialah manusia siapa yang lemah dengan doa. Enggak kita ni. Dan manusia yang paling bakhil ialah siapa yang bakhil dari mengucapkan salam. Jumpa dengan orang tak kata assalamualaikum, itu orang bakhil. Dalam riwayat yang lain pula Nabi kata orang yang bakhil atas dunia ni orang yang apabila disebut nama aku dia tak bagi selawat, tak kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam ayat, dalam hadis yang ke-9 ini, saya rasa kita perlu sedikit muhasabah. Hari ini para jemaah muslimin ke muslimat, bila kita ada kes, ada masalah, kita berdoa sendiri ke upah orang suruh berdoa? Ini kadang-kadang saya ni mari jumpa ustaz, baru jumpa imam, ustaz tolong doa kat saya, anak saya sakit ke, nak periksa ke, apa benda ke, kita hajat nak buat, panggil orang. Kadang-kadang para ustaz ni rasa kecil hati. Bila kita pergi rumah orang, kita nak pergi bantu dia, nak tolong berdoa, sampai-sampai dia kata, "Saya lah ustaz." Dia duduk cakap situ, tak solat pun sekali dengan orang, duduk berdoa. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang berhajat hari ni? Ustaz yang pergi dia berhajat ke tuan rumah tu berhajat? Tuan rumah tu berhajat tapi dia tak solat pun. Ini kita nampak bahawa inna a'jazan nas, orang yang paling lemah, orang yang lemah untuk berdoa. Lepas pada ini kita nak bincang tentang bagaimana cara berdoa itu. Ini kepentingan berdoa. Hadis-hadis dan ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa bila orang tu tak berdoa, orang ni orang lemah. Orang yang paling tak kuat di dunia ni, orang yang takut untuk berdoa. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Dan kadang-kadang mungkin orang tak berdoa ni, saya pun tak tahu sebab apa dia tak berdoa, sedangkan dia berhajat. Adakah kerana dia terima maklumat yang salah bahawa nak berdoa ni mesti kena bahasa Arab, kena ada ijazah dulu, kalau tidak salah doa pula? Ini pun satu masalah. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu belaka bahasa apa yang kita nak. Kalau kita doa bahasa Melayu boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi kenapa tak doa? Alasan dianya tak pandai. Apa yang kita nak pandainya? Kita ada masalah apa? Angkat tangan. Cuma format dia kita akan sebut nanti. Bermula dengan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teruskan doa. Apa kita nak saja? Ya Allah, anak saya menghadapi peperiksaan, berilah kepada dia taufik hidayah, dapat menjawabnya, dapat ilmu yang berkatnya, ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, orang ni sedang sakit, bantulah dia, beri sembuh. Orang ni sedang bermusafir, selamatkan perjalanan mereka. Sangat mudah. Dan berbeza di antara membaca doa dengan berdoa. Ada perbezaan di situ. Membaca doa satu, berdoa satu kes yang lain. Cuba tuan-tuan berdoa, kita akan terasa satu sentuhan lain. Sebab kita kata apa yang kita nak. Tapi kalau kita membaca doa, kita ambil buku, kita baca, ya Allah minta ni, hak kita nak benda lain. Kadang-kadang tak sampai kepada maksud yang kita nak. Kita naknya orang sakit, nak minta sembuh. Anak nakal, tak apa nak solat. Tapi bila kita baca buku doa ni, pasal itulah kadang-kadang ustaz-ustaz kita di tanah haram selalu dia sebut, dia kata ni aku dengar orang jemaah haji mari musim umrah pun dia baca doa tawaf kan. Doa tawaf tu buat haji. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura. Dia tu tawaf umrah. Arab kata bila pula mari haji ni baru bulan Rabiul Awal. Mari doa haji dah. Kita baca tak tahu apa, tak tahu makna apa. Banyak lagi benda-benda yang tak tahu kadang-kadang. Pasal itulah ana sebut awal tadi, berbeza di antara kita berdoa dan membaca doa. Kemudian bila kita baca bahasa Arab,
Ambil dengan ustaz ni, tak apa, tak ada masalah. Nak ambil dengan siapa, ambil. Ambil dalam buku pun tak apa, tak biar betul. Kalau doa bahasa Arab, baris, biar kena. Jangan tak kena baris. Dengar ada cerita orang potong ekor dekat Kaabah. Tak lagi. Dia pergi, dia belajar dengan ustaz dia ni. Ustaz kata, Allahumma la tada'li zamban illa ghafartah. Masa duk hafal tu ingat lagi, zamban, zanumba, nu mati. Zamban, maknanya jangan tinggal aku ni dosa kecuali ghafartah, engkau ampunkan. Tahu panik macam mana bila sampai Mekah dia tukar bagi. Allahumma la tada'li zanaban, nu bagi hidup, bagi atas. Orang Arab yang duk dengar ni, Allah, kesian ni. Arab tolong jawab, illa qata'tahu. Lain. Pasal apa? Zanaban makna ekor, bukan dosa lagi. Dia duk minta, ya Allah, jangan tinggal ekor aku ni. Arab sebelah tolong jawab, illa qata'tahu, kecuali engkau tolong potong ekor dia. Sebab dia tukar dia. Orang nak zamban. Zamban tu maknanya dosa. Dia pergi baca zanaban. Zanaban jadi ekor. Arab kata, apalah, potonglah ya Rabbi. Apa dia tak nak lah tu. Ini. Jadi kita nak, hari ni masalah al-ajzu bid-du'a. Lemah kita nak berdoa ni sebab mungkin kefahaman kita dalam masalah fiqh kita dalam masalah doa ni tak berapa nak fiqh. Macam mana tak berapa nak fiqh? Kita duk dengar orang kata nak doa ni kena ijazah tu, ijazah ni. Memang sukar kalau kita duk belajar benda tu. Kemudian bahasa Arab pula tak betul, tulis tangan pula tak tahu ada titik baris ke tidak, yang menyebabkan kita takut nak doa, akhir kali tak doa. Doa ini iaitulah rayuan kita, permohonan kita daripada hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata dengan lidah kita, kata dengan hati kita apa yang kita nak. Yang ke-10 tengok, mendapat jaminan keberhasilan dari Allah Azza wa Jalla. Ini kepentingan doa yang ke-10. Ma min ahadin yad'u bidu'a illa atahu Allahu ma sa'al. Tiada seorang hamba yang memohon dengan suatu doa melainkan Allah akan mengurniakan apa yang dipohon. Tuhan akan beri apa yang dia nak. Au kaffa anhu minas su' mislah. Ataupun Allah Taala tukarkan benda yang tak baik. Ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahim. Ini syarat. Selama dia tidak doa untuk dosa ataupun memutuskan rahim, silaturahim. Tanda sini macam mana Tuhan sebut tadi, ud'uni astajib lakum. Meminta dengan aku perkenankan. Tiba-tiba kita minta tak dapat. Dalam hadis ini, ada riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi ini, para ulama menggariskan bahawa Allah perkenankan doa dengan 3 cara, 3 kategori. Yang pertama, bila kita doa, ya Allah aku nak, terus dia beri. Alhamdulillah, kita gembira, kita tengok hasil doa kita sudah ada depan mata. Yang kedua, dia tak beri apa yang kita nak, tapi dia tukar apa yang kita tak nak. Kita doa minta sedemikian, tapi Allah tak beri yang kita nak, dia tukar dengan doa tadi, ambil benda yang tak baik nak kena pada kita, dihapuskan benda tu. Ni, kafa'anhu minasu, buang benda yang tak baik. Paling tak ada atas dunia ni, benda tak baik pun tak dapat, tak terlepas, benda yang baik pun tak dapat yang minta. Iddakharahullah, Allah SWT simpan doa ini dalam akhirat. Sebab apa? Sebab doa ini ibadat. Bila kita beribadat, semuanya dapat pahala. Sama ada kita terima hasilnya sekarang ataupun tak terima, pahala berjalan. Pahala tetap kita akan dapat. Kenapa? Sebab kamu sudah beribadat kepada Allah Ta'ala. Kecuali, ada kecuali tadi. Ini dalam adab kita berdoa, dia ada 4 adab yang saya akan sebut satu persatu nanti insya-Allah. Jadi dalam kita baca habis ini dulu. Ini hadis yang kita sebut tadi. Syaratnya jangan ada doa kita tadi untuk maksiat. Kalau doa pada maksiat, lah, ya Allah, punuhlah dia tu. Sebab dia dengki kawan tu, dia kata, ya Allah, nampak dia tu baru beli kereta baru, biar kena langgar. Lah, ini doa tak baik. Tengok anak orang tu cantik, ya Allah, biarlah sampai ketua tak kahwin dengan budak.
Ataupun itu dia panggil doa istir. Macam budak-budak kita hari ni masuk tari apa ni, pertandingan tari menari, tapi kat masya-Allah saya syukur, saya doa kepada Allah Taala. Doa apa doa? Maksiat hangit ni. Doa kepada Allah. Perli Allah Taala ada. Pak sengih baru boleh masuk dalam TV cakap, "Oh saya bersyukur kepada Allah Taala kerana doa saya makbul. Saya dapat pingat hari ni." La ilaha illallah. Ini mempermain-mainkan agama. Mana ada doa? Doa ini ibadat. Ibadat tak boleh dicampur dengan maksiat. Ibadat tak boleh bercampur dengan maksiat. Tapi anak-anak, mungkin dia orang Islam juga, kak kenalan dia Islam. Bila dapat sesuatu tu, saya nak tunjuk dia ni warak lah. Syukur kepada Allah Ta'ala di atas kurnia yang Tuhan beri. Patut dia duka cita sebab apa? Sebab dia dapat mungkar. Bila dia dapat benda ni, lagi tinggi darjat kemungkaran dia. Lagi top, lagi orang panggil selebriti, lagi tinggi dia punya darjat. Lagi jauh dia dengan Allah, lagi lara, lagi leka. Ini semua ni penting. Dalam hadis ni, Allah Ta'ala beri pada dia, Allah Ta'ala beri pada dia 3 perkara yang sebut tadi. Yang pertama dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya jangan doa untuk maksiat, dan jangan doa, jangan ta'ajjal, jangan gopoh nak cepat. Ini saya terima, saya sebut tadi. Dia kata, "Ustaz, 3 tahun dah saya." Kalau 3 tahun baru itu 3 tahun dia doa tak dapat lagi, dia rasa sudah lama, sudah frust. Saya tak nak doa lagi lah. Itu orang panggil marah dengan Allah, merajuk dengan Tuhan. Jangan. Qalu, bila Nabi kita salah sebut, Allah Ta'ala akan beri kepada dia 3. Sama ada dapat terus apa yang dia nak, ataupun doa dia Allah Ta'ala tukar, yasrif anhu minasu, benda yang tak baik diketepikan, ataupun Allah simpan yaddakhiruha lahu fil akhirah, Allah simpan orang ni boleh terima di akhirat. Atas dunia tak dapat, bila kita mati, Masya Allah, pahala doa kita datang. Qalu, kata sahabat, izan nuksir, kalau macam ni kat nuksir, kita perbanyakkanlah doa. Kita perbanyakkan doa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah Taala banyak lagi rahmat nak beri pada kamu. Lagi banyak doa, lagi banyak Allah Taala akan beri rahmat. Hadis ini dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Itu tuan kena ingatlah. Kalau ulama kata Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad itu bukan dalam sahih, bukan dalam kitab sahih dia, dan hadis kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif. Imam Bukhari tidak iltizam dalam masalah ini. Tapi dengan syarat. Tengok ni. Sahabat tanya, Nabi kata jangan gopoh nak suruh Tuhan terima selalu. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa ma ajaltahu, apa dia gopoh tu? Yaqulu qad da'awtu wa da'awtu fala arahu yustajab li, aku doa tak nampak pun Tuhan terima. Ini dia panggil orang gopoh nak cepat sangat. Syaukani lagi kata apa? Semua hadis-hadis yang lalu, hadis yang kita baca 2-3 hadis lepas, menunjukkan doa seorang Muslim tidak akan diabaikan sama sekali. Sebaliknya akan diperkenankan permohonannya, sama ada dengan disegerakan atau dilewatkan. Tuhan balas cash ataupun ditangguhkan. Sebagai satu kebersihan, kelebihan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tak sia-sia. Doa yang kita baca, doa yang kita munajat tidak akan sia-sia. Sama ada tak dapat di dunia, kita akan dapat pahala di akhirat. Jadi teruskan berdoa, jangan dilemah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, setiap orang yang berdoa pasti akan diperkenankan permohonannya, akan tetapi dengan cara perkenan yang berbagai. Kadang-kadang diperkenankan apa yang dia minta, kadang-kadang pula dengan diberi ganti dengan yang lain, ataupun disimpan untuk akhirat. Itu 10 kepentingan doa. Kenapa kita kena berdoa? Dan Allah Ta'ala akan perkenankan doa ini walaupun daripada orang bukan Islam, orang kafir, mazlum, yang dizalimi, akan diperkenankan doa. Doa orang zalim nanti kita sebut, kita akan cerita sepahnya. Yang ke-11, doa dapat menolak suatu bala sebelum ia berlaku. Dalam hadis ini, hadis Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan Tirmizi mengatakan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak dapat menolak al-qadar, ketentuan Allah Ta'ala itu, melainkan doa.
qadar nak turun, tak baik pada kita. Kita doa, ya Allah aku nak minta selamat, maka doa ni naik, dia bertembung di situ. Doa menolak qadar, yakni mengubah dengan sebab doa. Semuanya takdir Allah Taala. Kalau kita bincang dalam bab, dan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Rukun Iman, sebuah kitab yang menariklah untuk diteliti, ringkas dan mudah. Nama kitabnya Rukun Iman. Ada di sini. Dalam kitab ini kita bahas secara sederhana di dalam bab beriman kepada qada dengan qadar. Jadi nak memahami masalah qada dan qadar ni penting, kerana ramai orang tergelincir dalam kepahaman masalah ni. Sehingga dia kata kalau kita dah semua takdir Tuhan, tak payahlah kita ibadat. Tunggu. Kalau Tuhan kata kita ni baik, mati kat mengucap 25 syahadah, tenang-tenang mati. Syurga terus, tak payah sembahyang. Lah. Kalau macam tu banyak masalah kita. Orang mencuri, bila dia mencuri, polis tangkap. Dia boleh jawab, "Encik, jangan marah dengan saya. Takdir Tuhan dah saya jadi pencuri. Kenapa awak marah?" Nak jawab macam mana kita? Lah, itu tak boleh, kerana tak boleh menyalahkan takdir dalam perkara-perkara yang kita diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Nak buat baik ke nak buat tak baik? Kenapa memilih yang tak baik, kemudian bersandar kepada takdir? Tak boleh. Apa makna la yarudul qadar illa doa? Tidak dapat menolak qadar itu melainkan doa. Apa artinya? Masih lagi dalam Syaukani kata, darinya terdapat petunjuk bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak dengan sebab doa apa-apa ketetapannya ke atas seorang hamba. Dengan sebab doa. Jadi bala nak turun, oleh kerana kita berdoa, maka bala tu tukar, tak jadi. Tadi kita sebutkan dengan sebab doa. Habis kena berdoa lah supaya tak turun bala. Saya bila timbul isu ni, anak-anak suka buat contoh yang dekat yang kita nampak. Apabila pihak kaji cuaca buat amaran bahawa satu kawasan ini akan dilanda angin kuat, ribut akan mari. Katanya sibuk dah, duk buka pusat batuan banjir lah, pusat tu pusat ni. Orang-orang saleh di kalangan mereka tak sibuk dengan benda ni. Dia sibuk dengan doa. Ya Allah, sekiranya bala nak mari ni mengancam keselamatan kami, mintalah ubah pergi lain. Kalaulah angin ribut kencang ni menghancurkan bangunan apa dah, hantarkanlah dia pergi jatuh di tengah-tengah laut. Allah Ta'ala tukar. Kita duk menunggu bila masa nak jadi, tiba-tiba senyap. Kaji cuaca kata, alhamdulillah, angin yang memang betul-betul menuju ke kawasan ini, tiba-tiba dia tukar, bagi segenar ke kiri, pergi kawasan lain. Orang kampung lain yang tak sangka nak berlaku banjir di kawasan dia. Ini tuan-tuan boleh ingat peristiwa-peristiwa di negara kita. 2-3 tahun lepas, baru ni satu lagi amaran nak mari pula kawasan pantai timur. Orang berdoa, Allah Ta'ala tukar balik. Masih ada lagi orang-orang yang soleh yang boleh berdoa. Jadi kita kena tengok. Jadi untuk kalau kita rasa kebimbangan, takut terkena benda tak baik, takut benda, banyakkan doa kepada Allah. Kerana dengan berdoa itu kita minta permohonan, Allah Ta'ala minta kita selamat, minta tak nak benda-benda yang tak baik. Jadi terdapat petunjuk dalam hadis ini bahawa Allah SWT menolak dengan sebab doa apa-apa ketetapannya ke atas seorang hamba tentang perkara ini. Terdapat banyak dalam hadis. Seterusnya beliau juga menyebutkan kesimpulannya bahawa doa juga termasuk dalam qadar. Doa juga qadar, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kalanya terlaksana ke atas seorang hamba suatu ketentuan yang muqayyad. Yang muqayyad mana yang terikat. Jika hamba tadi tidak berdoa untuk dielakkan, apabila dia berdoa maka dia bebas dari ketentuan tersebut. Dia panggil dalam istilah bahasa syariah ini dipanggil ajal mubram dengan ajal mu'allaq. Mu'allaq maknanya tergantung. Bala akan mari. Tapi kalau kamu doa, dia akan tukar. Tapi kalau benda hak mubram, benda yang memang sudah ditulis takdir Allah Ta'ala bahawa benda ni akan terjadi, Allah SWT tidak ilhamkan, tidak takdirkan kita berdoa, maka datanglah benda. Jelas maksud hadis itu, la yaruddu doa al-qadar illa doa. Qadar ini tidak ditolak kecuali dengan doa. Itu jelas dia kata. Doa yang ke-12, doa dapat mengangkat. Yang tadi, yang ke-11 tadi, doa menolak sebelum turun. Ini dah turun, macam mana pula? Doa dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Lepas pada berlaku, mari doa,
Man futihalahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Wa ma su'ilallahu syai'an yu'ta ahabba ilai min an yas'al al-afiyah. Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ya. Sesiapa di kalangan kamu yang dibuka untuknya pintu berdoa, Allah Ta'ala buka pintu doa, mana kita berdoa kepada Allah, bermakna telah dibuka untuknya pintu-pintu rahmat. Allahu Akbar. Hari ini rajinkan doa, karena bila kita doa, mana Allah Ta'ala buka rahmat pada kita. Tiadalah dipohon pada Allah suatu perkara yang diperkenankan yang lebih disukainya berbanding di pohon afiah. Apa makna minta afiah? Allah, macam doa pagi petang yang kita baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya fi dunya wal akhirah. Minta al-afiyah. Ini doa maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat supaya doa pada waktu pagi dan petang. Baca dah doa ni? Tak lagi. Kena baca hari ni. Ambil dalam buku yang saya tulis kumpul doa tu, tajuk dia zikir pagi petang. Dalam tu kita letak doa ni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiat. Dia kata apa? Tidak ada benda yang Allah Ta'ala suka kita minta al-afiyah, minta selamat. Sesungguhnya doa bermanfaat kata perkara yang telah berlaku dan yang belum berlaku. Oleh demikian, wahai hamba-hamba Allah sekalian, ibadallah, bid-du'a adalah kamu berdoa. Jadi dalam cerita ni, dalam cerita doa ni, al-afiyah, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang sahabat. Ziarah seorang sahabat. Tiba-tiba dia tengok sahabat ni kurus. Kurus macam anak ayam cabut bulu. Coba kita bayangkan, anak ayam cabut bulu kena hujan pula. Allahu Akbar. Kurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ziarah sahabat, Nabi tanya, "Limadza? Kenapa ni kamu ni kurus ni? Adakah kamu minta sesuatu dengan Allah?" Dia kata, "Na'am ya Rasulullah, saya ada minta." Dia kata, "Kau minta apa?" Dia kata, "Ya Allah, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya atas dunia ni." Berani punya minta. Permohonan yang cukup berani. Kalau saya salah, hukum saya. Nabi kita, Allahu Akbar, Nabi kata la ilaha illallah annakum la tutiqun. Kamu tidak akan mampu. Kenapa kamu minta benda ni? Sepatutnya kamu minta al-afiyah, minta selamat dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kamu minta macam ni, sebab apa tuan-tuan? Nabi kita larang berdoa macam ni. Kenapa? Sebab bahaya bila kita minta. Kita dengan orang kita boleh cabar. Awak tak percaya dengan saya? Ataupun awak hukumlah saya? Bolehlah. Kita boleh sembunyi pada orang. Macam kita hari ni kan, nampak ada HDR, kenapa tak saman? Kenapa tak buat report polis? Report polis dalam kes tu awak boleh sembunyi, tak ada bukti. Dengan Allah ada sembunyi. Jangan doa. Nabi kata minta al-afiyah, minta selamat. Kalau dia minta doa benda lain ni, Allah balas, kamu tak mampu. Tengok sahabat, orang baik ni, sebab tu dia berani minta. Kalau aku ada bersalah, hukum. Tapi bila Tuhan hukum, berat dia kena. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita supaya berdoa minta al-afiyah. Yang seterusnya, yang ke-13, doa melahirkan rasa belas kasihan sama muslim. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al-malaku wa laka bi mislin. Ni ingat ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita sayang pada siapa hari ni? Anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita sayang. Nabi kata tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di luar pengetahuannya, di zahril ghaib. Orang itu tak tahu pun kita doa, melainkan malaikat berdoa untuknya dan untuk kamu juga perkara yang sama. Sahabat kita uzur sakit, kita di rumah kita doa, ya Allah, sahabat yang saya sayangi sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah penyakit. Zahril ghaib. Malaikat tolong aminkan doa, mengatakan, ya Allah, berilah keselamatan
sembuh juga penyakit orang yang berdoa ni, sebab dia doa pada kawan dia tanpa diminta, tanpa pengetahuan. Minta dah hari ni kita lepas doa tulis selalu. Saya puas hati hari ni. Bila saya tengok kawan saya sakit, saya sudah doa kepada dia. Tulis dalam Facebook tu dan saya baru sudah mendoakan awak. Tu nak orang panggil naknya. Oh tu nak apa ni? Nak suruh orang puji kita pula. Oh baik dia ni duduk doa dah. Tak payah cakap apa-apa. Kita dengan Allah SWT saja, doa bizahil ghaib ni sangat mustajab. Jadi siapa yang kita sayang hari ni, angkat tangan. Dalam solat kita, dalam sujud kita, doa, ya Allah, sahabat aku dalam keadaan susah, anak dia tak sihat, isteri dia sakit, barang-barang dia diganggu oleh orang. Kita coba, maka ketika itu kita buat. Alhamdulillah, Allah SWT akan beri kepada kita malaikat tolong doakan kepada kita, walaka mislu, awak juga mendapat doa seperti itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebahagian ulama salaf apabila hendak berdoa untuk diri mereka sendiri suatu perkara, mereka akan mendoakan perkara tersebut kepada saudara muslim mereka terlebih dahulu, kerana ia merupakan sebab dimustajabkan doa dan mendapat permohonan yang sama seperti permohonan yang untuk saudaranya semuslim. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita bila ajar ni, Imam Nawawi kata orang-orang salih zaman dulu doa pula. Jadi kepentingan yang 14 sifat doa ni sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-15, doa merupakan sebab diturunkan bantuan dan keteguhan ketika menghadapi musuh. Bila kita hadapi musuh, kita kena berdoa. Yang seterusnya, doa merupakan bukti keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, habislah beberapa belas kepentingan doa. Kita pindah pula kepada adab berdoa. Bila kita nak doa, macam mana? Ini dia panggil adab berdoa. Yang pertama, kita mula dengan memuji Allah. Kita memuji Allah, alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Barulah kita berdoa. Jadi kita kata kita selawat dulu. Ini dia punya pembuka doa. Ingat tak? Kita mula dengan alhamdulillah. Kalau boleh teruskan alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza. Jadi puji Allah Taala. Lepas pada itu baru kita mari selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada selawat baru kita minta. Ini para ulama mengatakan di antara adabnya Allah Taala ni kena puji dulu. Bangkit guna nama-nama Asmaul Husna. Baca nama-nama Allah Taala yang indah tu, barulah kita minta. Ini dalam adab yang disebut. Memperakui diri banyak melakukan dosa. Jadi kita mengadu kepada Allah Taala, ya Allah, aku ni banyak kesalahan dengan banyak masalah. Jauhnya saya, tak banyak ibadat, tapi rahmatmu sangat luas, keampunanmu sangat terbuka, pintu taubat engkau buka untuk hamba-Mu, maka berilah kepada. Jadi itu dia panggil cara yang kedua. Alhamdulillah, selawat, kemudian mengaku kelemahan diri. Kita mengaku kita ni lemah, tak ada kuasa, bersalah banyak, lepas tu baru minta. Ini satu lagi kaedah. Macam tengok ni, macam hadis Nabi ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Aku mengaku aku dosa, barulah minta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Ini adab. Ini kita mengaku. Tak payah duduk mengaku apa. Itu dia panggil orang sombong, orang tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, adab berdoa dengan merendah diri dan khusyuk. Jangan duduk sambil-sambil duduk begini, mata sana sini minta doa. Berdoa biar betul-betul khusyuk. Kerana itulah kalau kita patutnya kita berdoa ni, kita sendiri yang berdoa untuk diri. Tuan-tuan bayangkan,
kita ada masalah, ada penyakit, kena tipu bala bencana. Perasaan kita kalau kita minta dengan Allah batu itu lebih dekat. Sahabat-sahabat kita yang mari rumah kita bantu tolong doa ni, dia adalah perasaan dia kesian dengan kita, tapi tak sama kata orang bahu memikul, tak sama dengan mata mandang. Orang yang mata mandang sungguh, kalau kita mazlum, kena zalim sungguh, kita angkat, ya Allah, aku dihina, aku dizalimi, aku diunaya. Tak sama dengan orang yang berdoa, ya Allah, sahabat aku kena naya, kena unaya, kena khianat, bantulah dia. Orang yang betul-betul kena, yang sangat berhajat, mereka dalam keadaan duduk dalam keadaan yang sangat memerlukan. Rintihan dia, air mata dia cukup dahsyat. Dalam satu cerita di zaman Bani Israel, orang tak nak doa langsung ada. Ini cerita dalam bab doa orang zalim, doa orang yang dizalimi. Jadi nak doa dengan merendah diri. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan minta. Doa biar bersungguh-sungguh. Jangan doa orang panggil sambil lewa. Sambil lewa tak jadi. Yang kelima, berterusan dan mengulangi permintaan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Merayu, buat permohonan sungguh-sungguh. Sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan, sama ada ketika susah atau senang. Ni kena ingat. Kan Nabi kita sebut dalam ni, orang yang kenal Allah Ta'ala waktu dia senang, Allah Ta'ala kenal waktu mu susah. Tapi kalau kita susah baru nak cari Tuhan, la ilaha illallah. Berapa ramai orang pergi ke masjid waktu dia susah, nak minta tu imam suruh tolong doakan dia. Dia mari masjid, dia tanya mana tu imam, dia cakap dengan imam dah. Tu imam apa pening, dia kata awak ni orang Korea mana? Korea ni awak nak jumpa tu imam? Ya. Ada masalah apa? Masalah kena ujian, kena bala. Tu imam boleh kena selalu. Oh, nasib baik juga kena bala. Sampai juga awak ke masjid jumpa tu imam. Mana kalau tak kena bala, sampai masjid dah. Tak pergi masjid dah buat ni. Siapa dia kenal Allah Ta'ala waktu dia senang, Allah kenal waktu dia susah. Kita jangan tunggu susah nak doa. Waktu kita senang ni, doa dulu. Kalau susah baru nak doa, baru nak kenal Tuhan masa tu. Allahu Akbar. Ini bimbang kita. Jadi waktu fal yuksidid du'a fil raha, banyakkan doa waktu kita senang, Allah Ta'ala akan kenal kita waktu kita susah. Yang seterusnya, mengelakkan diri dari memohon keburukan untuk keluarga, harta dan diri. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa ke atas diri kamu sendiri. Ya Allah, celakanya aku ni, ibu-ibu ni, biasa ayah kurang sikit, mak. Kalau nak marah ke anak, setara mana nak marah pun, jangan terkeluar perkataan-perkataan yang melaknat anak tu. Oh, bahasa budak celaka, doa mak pada anak celaka. Waktu tu pintu langit terbuka, lam yughlaq ba'dahu, tak akan tutup lagi. Celakalah anak. Sepatah kata mak, anak jadi celaka, habis air mata, lepas pada tu habis air tawar, tak berguna lagi. Ini para ulama kata, setakat mana nak marah ke anak, kita kacik gigi boleh, ambil apa ni benda-benda lain, tumbuk dinding boleh, tapi jangan keluar perkataan yang berdoa melaknat pada anak sendiri. Keluar hal ni, kebetulan langit terbuka masa tu, mustajab doa mak, siapa nak tutup doa? Ini habislah, binasalah anak dia. Ayah mencelakakan anak sendiri. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwal. Jangan duduk doa pada harta benda kita. Allahu Akbar. Jangan. Kita setara mana nak marah, guna perkataan lain yang tidak menunjukkan kita ni doa laknat. Doa kebaik, doa celaka, doa yang tak baik pada anak-anak, kerana kalau tidak celaka anak kerana mak dia sendiri. Dan mengulangi doa 3 kali. Di antara adabnya, kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat dalam keadaan kita bersuci, ada wudu. Bagi orang yang boleh berwudu lah, kita menghadap ke arah kiblat, bersuci dalam keadaan wudu, dan berdoa dengan mengangkat tangan. Doa boleh kita angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, kita angkat tangan. Nabi kita berdoa dalam perang Badar sampai peringkat jatuh kain ridak di atas baru dia jatuh, Nabi kata angkat tangan.
apa ni, Sayyidina Abu Bakar yang duduk sebelah Nabi, dia mari, ya Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak, cukuplah Rasulullah bermunajat kepada Tuhan, Allah Taala sudah kabulkan doa. Sayyidina Abu Bakar takut Nabi kita merintih. Ya Allah, anjizni ma wa'adtani, ya Allah, tunaikanlah apa yang kau janjikan. In tahlik hazil isabati lam tu'bad, kalau mati habis buat kami ni, tak ada lagi orang beribadat pada engkau atas dunia ni. Nabi kita munajat panjang. Apa ni, Abu Bakar As-Siddiq duduk dekat Nabi, jatuh kain Nabi, jatuh, angkat tangan jatuh. Imam Suyuti tulis sebuah kitab Faddul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Dia bawa 80 hadis yang menunjukkan bahawa ada setengah hadis itu doa, ada yang kuat menunjukkan Nabi kita mengangkat tangan ketika berdoa. Alhamdulillah. Jadi ini di antara adab. Kalau yang terlebih dahulu membersihkan, bersiwak, gosok gigi dulu. Ni dengan mulut yang busuk-busuk gitu, doa dengan Tuhan, ini tidak beradab. Melakukan suatu amalan soleh terlebih dahulu. Yang cantiknya kalau sebelum kita doa tu, buat dulu. Masuk masjid nak doa tu, ada hajat banyak, letak dalam tabung tu banyak-banyak sikit. Baru pergi doa. Jumpa orang pakai miskin tengah jalan tu, bagi dulu. Kalau boleh beli nasi mandi tu dah, letak dalam kereta sebelum sampai masjid tu, habis rumah orang miskin, bagi dulu. Sampai masjid pula masuk dalam tabung, lepas tu baru doa. Jadi ini semua ni pintu-pintu, nak buka pintu-pintu mustajab doa. Dalam keadaan berwudu, dan doa memiliki tujuan yang baik dari suatu permohonan, mestilah kita nak doa untuk kebaikan. Jangan sekali doa-doa untuk yang tidak baik. Kalau boleh, biarlah kita doa dalam keadaan kita khusyuk sampai kita boleh menangis pada Allah Azza wa Jalla, tak dengan tangisan yang mari daripada lubuk hati yang sungguh. Yang seterusnya, menzahirkan pengaduan kepada Allah dan memerlukannya, memilih ungkapan doa yang baik. Ungkapan doa yang baik ini doa yang sesuai yang telah kita sebut tadi. Setiap benda yang kita nak, biarlah kita doa. Yang memulakan doa untuk diri sendiri, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi lepas kita doa kita tu, sebut juga wali ikhwani allazina sabaquna bil iman. Jangan kita bakhil. Merendahkan suara dan menyembunyikan doa. Ini doa, bila nak doa dipanggil doa munajat. Allah menangis-nangis, meraung-raung. Munajat itu makna apa, tuan-tuan? Apa makna munajat? Munajat dengan makna orang ini berbisik dengan Allah. Itu makna munajat. Tapi kita hari ini sudah bertukar format. Bila sebut zikir munajat, melaung habis satu masjid. Malam ni salat hajat perdana bermunajat. Habis munajat tu kuat suara, bawa ustaz-ustaz khas, lagi banyak dia punya fees, lagi tinggi dia punya darjat doa. Saya tak, bukan semua ustaz yang ikhlas ramai, tapi mungkin ada. Kata masjid ni hebat ni, orang kaya-kaya ni, panjang sikit doa. Kita bimbang macam ni berlaku. Yang kita naknya bangun seorang-seorang pada waktu malam bermunajat, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doa dengan cara merendah diri dan khufyah, cara senyap, cara sembunyi. Bila Nabi SAW jalan dengan para sahabat, mereka bertakbir kuat. Nabi kata, arbi'u ala anfusikum, para sahabat, janganlah susah apa ni, menyusahkan diri kamu, kasihan diri kamu sendiri susah. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kamu bukan seru Tuhan yang tuli tak dengar, bukan Tuhan yang gaib, yang tak nampak kamu. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kamu berdoa kepada Allah Ta'ala yang dekat, dia bersama dengan kamu. Jadi tak payah kita duduk melawan-lawan lagi dalam masalah ini. Ini di antara adab-adab yang perlu kita baca, kita belajar dalam masalah doa ini. Jadi di antara yang besar yang kita nak lagi, iaitulah ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam berdoa tadi. Kerana bila kita tidak ikhlas, maka habislah dia punya tujuan kita. Yang seterusnya, jangan sempitkan doa. Bila kita nak doa, ya Allah berikanlah keselamatan ini kepada kami dan keluarga kami saja. Orang lain jangan berilah. Minta selamat, ya Allah selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-beranak kami. Anak-beranak kami habis. Selamatkan masyarakat kami. Semua orang dapat. Ini kadang-kadang kita bakhil nak doa. Kita doa untuk kita, ya orang lain tak payah. Nabi kita larang.
Jangan kita duduk persempitkan benda yang luas. Dan orang yang mendengar, tolong aminkan doa. Kalau orang dengar, dia aminkan doa kita, itu baik. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk semua urusan, sama ada kecil atau besar. Kecil ke besar ke kita minta belakang dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Kalau tidak, kita rasa ini tak penting, ini tak penting lah. Penting semua. Nabi kita suruh Nabi Musa, Allah SWT perintah Nabi Musa, hatta syirakan ali, tali kasut memutus pun meminta dengan Allah Azza wa Jalla. Selain daripada tadi yang kita sebut, di antara syarat-syarat lagi kita nak doa, yang pertama sekali ikhlas. Ini kena tanda syarat nak doa, biarlah kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ikhlas, masalah kita. Yang kedua, iqbal doa tu dengan hati, bukan cakap dengan mulut saja. Ini kadang-kadang kita berdoa tapi mata duk tengok benda lain lah. Sambil dia berdoa, boleh lagi tangan duk tengok telefon, tengok orang atas SMS apa. Itu bukan doa macam tu kan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, iqbal dengan hati, biarlah hati kita tu berdoa. Tengok satu cerita, Umar bin Abdul Aziz, dia lalu tepi, dia tengok ada seorang lelaki, di tangan dia ada hasa, ada buah tasbih, ada batu, duduk tarik tasbih. Wa huwa yal'abu bil hasa, dia duduk main dengan batu ni, dia duduk doa, Allahumma inni as'aluka minal huril 'ain, ya Allah, aku nak minta bidadari syurga. Umar bin tengok, dia kata, ya haza, ma hadha sya'nul khatib, bukan macam ni orang duduk doa. Alqil hasa wa akhlisid doa, tinggal dulu batu tu, duduk main batu, ya Allah, ya Allah. Kita duduk main tangan, duduk main SMS, batu mulut dia, ya Allah, ya Allah lah. Tutup segala benda, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tutup pada benda. Dalam hadis kata, la yastajib du'a min qalbin, inna Allah la yastajib du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah SWT tidak memperkenankan doa daripada hati yang leka. Mulut kata, hati tak kata. Ini tidak diterima. Satu lagi syarat yang kita kena ingat ni, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mu berdoa pada Allah Taala dalam keadaan mu yakin Allah terima. Allahumma qulli, ya Allah beri pada aku, terima apa enggak? Tak confident lah. Kita minta dalam keadaan yakin Tuhan terima. Cuma dia nak beri bila, balik pada 3 kaedah saja. Beri sekarang, tukar dengan benda lain, ataupun simpan di akhirat. Yakinan kena ada. Mungkin bil ijabah. Dan ikhlas tadi kita sebut, yakin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ni, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabah, aku tak fikir Tuhan terima atau tak terima, sebab itu kerja Allah. Kalau dia tengok aku ikhlas, Tuhan terima. Dia tengok aku layak, Tuhan beri. Dia tengok tak layak, dia tukar dengan benda yang sepatutnya, kan? Wa inna Muhammad du'a, yang aku duduk jadi duka citanya, duk fikirnya, kenapa boleh ke tidak aku berdoa? Fa iza ulhimtu du'a alimtu anna al-ijabata ma'ahu, bila aku diberi ilham untuk berdoa, aku tahulah Allah Taala akan beri perkenankan doa. Ini semua sangat menarik. Syarat yang ketiga, Allah nak memperkenankan doa ni, tibul ma'kali wal mashrabi wal malbas wal maskan, biarlah pakaian kita halal, makanan kita bersih, minuman kita bersih dan halal, dan tempat tinggal kita halal. Dalam hadis Nabi kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah